Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Sebahagian besar daripada bajet 2023 merupakan manifesto Barisan Nasional BN berdasarkan keuangan yang mencukupi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bajet 2023 itu adalah hasil perancangan beliau bersama Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jadi yang arkitek kepada manifesto ataupun bajet 2023 adalah saya dan Zafrul. Tak ada siapa yang tahu, walaupun menteri-menteri membagi input, tetapi tak ada siapa yang tahu tentang bajet itu sehinggalah bajet itu sebut dibentangkan. Ianya adalah idea daripada saya bersama dengan Datuk Seri Zafrul. Sebab itulah bajet Barisan Nasional adalah bajet yang berpijak di bumi nyata kerana sebahagian besarnya adalah daripada manifesto daripada bajet 2023. Manifesto BN tu sebahagian besarnya daripada bajet 2023. Perdana Menteri menghadiri kenduri rakyat bersama komuniti Felda Sebertakdiber Pahang. Tegas beliau, kerajaan mempunyai dana untuk melaksanakan bajet 2023 seperti yang dijanjikan. Kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta pendidikan antara keutamaan manifesto BN pada PRU15 yang akan dilancarkan malam ini. Kerajaan sentiasa prihatin terhadap permasalahan perumahan generasi kedua Felda, terutama yang masih tinggal bersama ibu bapa di tanah rancangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata hasil pertemuan bersama generasi kedua di Felda Purun rata-rata mahu membina rumah sendiri di tapak asal kediaman ibu bapa mereka. Walau bagaimanapun, tanah Felda yang termaktub dengan Akta Penempatan Berkelompok GSA 1960 tidak membenarkan sebarang kediaman lain dibina di tapak tanah tersebut. Justru Akta GSA 1960 perlu digubal bagi memberi kelonggaran tersebut. Pihak Felda boleh berbincang dengan pihak kerajaan negeri kerana tanah ni walaupun tetap di bawah urusan kerajaan negeri, dan kita pun dah bincang dalam kabinet pun kita dah bincang supaya akta dipindah, akta GSA dipindah. Atas persetujuan kerajaan negeri kita boleh pindah akta tersebut untuk membenarkan di tapak asal boleh dibina satu rumah lagi. Maknanya generasi kedua boleh membina rumah di tapak asal tersebut. Pada masa yang sama, pihak Felda disaran mengenal pasti tanah kosong di kawasan tersebut bagi menyediakan lot-lot tanah kediaman kepada generasi kedua Felda. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Moh Ngetih bersama penduduk Felda Purun petang tadi yang dihadiri 200 penduduk berserta calon Dun Guai iaitu Datuk Sabariah Saidin. Beliau turut berkesempatan meluangkan masa hampir sejam dalam sesi walkabout dan ramah mesra di Pasar Malam Simpang Kepayang bersama calon Dun Kemayan Karuniza Muhammad Zuldin. Sementara itu, sebagai penghargaan peruntukan khas RM21 juta disediakan kepada 317 rancangan Felda sempena ulang tahun penubuhan Felda ke-66. Setiap tanah rancangan Felda akan menerima peruntukan RM66,000. Turut diperkenal inisiatif Lot Generasi Felda. 8,670 unit Lot Generasi Felda dikenal pasti dan 770 unit dilaksanakan secara undian lot. Dalam masa sama, beliau berharap tanah lot untuk generasi Felda di Bera diluluskan segera bagi memberi peluang kepada golongan itu memiliki rumah. Baik, hari ketiga kempen PRU15 terus rancak dengan pelbagai aktiviti oleh calon dan jentera parti masing-masing. Di Parlimen Sungai Buloh, calon Barisan Nasional BN Khari Jamaluddin menyantuni penduduk sekitar termasuk peniaga di dataran Pasar Tani, Kampung Melayu Subang. Ketika ditemui media, beliau menjelaskan visi dan misi beliau jelas bagi memajukan kawasan yang ditandinginya dalam PRU15 kali ini.
Jelasnya, populariti bukan jaminan kemenangan seseorang calon, malah kredibiliti menjadi kayu ukur kepada sama ada calon tersebut layak atau tidak mewakili rakyat. Calon Pakatan Harapan PH bagi P036 Kuala Terengganu, Raja Kamarul Bahrain Raja Shah menyifatkan kempen secara fizikal tetap praktikal. Ia memberi lebih jaminan masyarakat banyak dapat ditemui dan segala permasalahan dapat didengari. Ujar beliau, masyarakat kini lebih bersifat terbuka tanpa melihat latar belakang dan parti politik yang diwakili seseorang calon. Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong menyifatkan kesepakatan adalah tunjang kepada kemakmuran yang dikecapi negara kini. Justeru beliau menyeru pengundi agar membuat pilihan bijak agar pembangunan yang dirancang tidak direncatkan. Beliau ditemui ketika sesi turun padang berkempen bagi calon BN di kerusi Parlimen Al-Usta Tan Cheng Hiong. Mahu menjadikan SIG sebagai pusat penyebaran dakwah dengan memanfaatkan kelestarian alam sekitar di daerah itu, agenda yang diperjuangkan oleh calon Barisan Nasional BNP 0013 SIG Maizatul Akmam Othman. Ujarnya, pusat-pusat pengajian pondok perlu dinaiktarafkan dan dimodernkan agar daerah tersebut terus diperkasa sebagai pusat ilmuan agama. Beliau ditemui selepas melakukan ziarah kasih golongan warga emas, uzur serta sakit uzur di Kampung Selamat, Kampung Merbau Kudong dan Kampung Tol di Mukim Teloi Sik. Calon Barisan Nasional BN Datuk Mazlan Abdul Rahman tidak mahu menabur janji manis namun berikrar untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Beliau yang bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kinta melalui pengalamannya sebagai ahli Majlis Bandaraya Ipoh amat memahami setiap segmen masyarakat di dalam Dun tersebut. Antara isu utama yang ingin diselesaikan ialah isu banjir kilat yang sering menjadi rungutan masyarakat setempat. Pendidikan dan mencipta peluang pekerjaan setempat menjadi intipati utama calon Barisan Nasional BN di Parlimen Larut. Oleh itu, anak jati Batu Kurau Syafiq Fadli Mahmud mahu daerah kecil Selama memiliki institusi pengajian tinggi dan pusat latihan kemahiran bagi memperkasa anak-anak tempatan. Beliau yang pernah berkhidmat sebagai jurutera petroleum menceburi bidang politik bagi menyumbang bakti kepada masyarakat setempat kelahirannya. Beliau ditemui media pada sesi turun padang berkempen mendekati dan memperkenalkan diri kepada komuniti di Sungai Bayo dan Ulu Selamat. Calon Barisan Nasional BN bagi Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin alias yakin dapat mengekalkan kerusi kawasan itu pada pilihan raya umum ke-15. Tambahnya, rangkuman 5 tonggak akan menjadi penanda aras kepada manfaat yang akan diterima oleh penduduk di Jelebu. Beliau berkata demikian ketika melawat pusat daerah mengundi di Felda Lui Barat Jelebu. Calon Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Razi Jidin mahu pengundi meneliti manifesto ditawarkan setiap parti bertanding sebelum membuat keputusan di peti undi. Ia menurutnya dapat membantu pengundi memilih dasar dan inisiatif bersesuaian aspirasi masing-masing. Beliau ditemui media selepas meninjau proses penyediaan kertas undi pos Parlimen Putrajaya di Presin 9. Malaysia menjadi impian kita semua pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat. Menentukan pucuk pimpinan negara. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita. Hak memilih, peluang membantu negara terus maju dan sejahtera. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Jangan lupa kewajipan para negara. Bertemu kembali. 16 rumah ibadat selain Islam Negeri Melaka menerima peruntukan bantuan kewangan hampir RM592,000. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata peruntukan bagi pembaikan, penyelenggaraan dan kerja-kerja kecemasan rumah ibadat tersebut.
Hanya 168 daripada 428 buah rumah ibadat selain Islam yang berdaftar dengan kerajaan negeri. Setiap permohonan diteliti dengan syarat dan garis panduan sedia ada supaya bantuan keuangan ini dapat disalurkan kepada rumah ibadat bukan Islam. Sebab itu tadi saya menyeru selebihnya ataupun selain daripada 168 yang berdaftar ni, yang selainnya itu eloklah berdaftar, ya. Bukan apa kalau dia berdaftar dengan kerajaan negeri, jadi sekiranya ada peruntukan daripada kerajaan negeri maupun daripada kerajaan persekutuan, mudah untuk kita salurkan, dan semua rumah-rumah ibadat ini akan dapat dijaga, akan dapat terbela dengan lebih baik lagi. Antara penerima Persatuan Penganut Sri Mahamariaman, Tanah Merah Krubong dan Siang Tek Kong Temple. Kebajikan dan permasalahan yang dihadapi penduduk antara fokus utama yang diberi perhatian bagi menjamin kesejahteraan dan keselamatan. Walaupun isu yang sering dibangkitkan kecil, namun pendekatan bagi mencari jalan penyelesaian terbaik sentiasa diutamakan. Calon BN Bintong Datuk Seri Azlan Man berkata antara isu berbangkit ialah banjir kilat yang berlaku di beberapa kampung, perparitan tidak sempurna serta kemudahan awam termasuk Dewan Komuniti. Kita adalah banjir kilat tu pasal bila hujan turun lebat, macam kawasan ni dia sebelah bukit, jadi air daripada bukit tu turun mai. Jadi itu ada, dan saya tengok adalah sedikit masalah-masalah perparitan di dalam kampung. Dan itu pun insyaAllah kita akan tackle sedikit demi sedikit. Masalah tak besar pun, dia orang jadi macam banjir kilat sikit-sikit saja. Tapi itu pun kita akan tackle. Kita tak mau rakyat menghadapi masalah-masalah yang Datuk Seri Azlan ditemui pada sesi ramah mesra di Kampung Tebing Tinggi, termasuk menziarahi pengundi warga emas yang sakit. 108 nelayan sekitar Muar dan Tangkak menerima lesen sampan khas di bawah program pemutihan lesen vessel. Jelas Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, program tersebut akan diperluas ke seluruh Johor membabitkan lebih 700 lagi nelayan yang layak. Ia selari hasrat kerajaan negeri ke arah menambah baik tadbir urus bagi memudahkan urusan mendapatkan lesen tersebut. Kita bersama LKIM dan juga Jabatan Perikanan dalam kita nak membantu nelayan-nelayan kita di Johor, dan ia selari dengan hasrat kerajaan negeri untuk memperbaiki lagi tadbir urus kerajaan, di mana kita nak membantu lebih ramai nelayan-nelayan yang berlesen. So hari ini sebagai permulaan kita telah edarkan 108 lesen sampan kepada nelayan-nelayan kita, dan secara keseluruhannya hampir 700 lah yang akan dibuat di seluruh daerah di Johor ni. Beliau berkata demikian dalam program Ramah Mesra bersama nelayan di Parit Payung Muar. Seramai 50 nelayan turut menerima peralatan menangkap ikan seperti tong isolasi. 4 sekeluarga yang terbabit dalam kebakaran di Kampung Serun Cekroh Bebar di pekan awal pagi semalam mendapat perhatian segera Kerajaan Negeri Pahang. Esko Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, bantuan melalui pelbagai agensi telah dihulurkan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat. Menurut calon yang juga penyandang kerusi N022 Bebar, beliau turut meminta kerjasama ketua kampung berkenaan untuk mencari penginapan sementara buat mangsa sekeluarga yang kini menetap di Balai Raya Kampung Serun Cekroh. Masa telah menerima bantuan-bantuan yang sepatutnya daripada agensi kerajaan seperti MUIP, seperti JKM yang turut sama memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Inilah sebahagian daripada Kerajaan Negeri Pahang yang sentiasa memastikan setiap permasalahan yang dihadapi penduduknya diambil tindakan dengan cepat oleh Kerajaan Negeri Pahang.
Beliau turut sempat melakukan tinjauan ke tempat kejadian dan menzahirkan keprihatinan atas kejadian yang menimpa. Sementara itu, mangsa Rodia Jasin yang berniaga secara kecil-kecilan bersyukur atas keprihatinan yang diberi, terutama sumbangan melibatkan bantuan keperluan seharian buat mereka sekeluarga. Dalam kejadian terbabit, sebahagian binaan rumah kayu, terutama bahagian dapur, musnah dan tidak selamat. Perkembangan banjir di Kelantan. 2 jajahan di negeri itu mula dilanda banjir selepas hujan lebat berterusan sejak kemarin menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air. Dan setakat jam 7 petang, jumlah penduduk yang berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS seramai 125 orang melibatkan 28 keluarga di 4 buah PPS. Menurut portal info bencana banjir JKM, jajahan Pasir Mas kekal dengan 1 PPS dibuka, iaitu di SK Tok Deh yang menempatkan 32 penduduk daripada 6 keluarga. Sementara 3 lagi di jajahan Gua Musang, iaitu PPS SK Jeram Tekoh dengan 31 penduduk daripada 7 keluarga, manakala Dewan Semai Bakti Felda Ciku 7, 27 penduduk daripada 6 keluarga dan SK Limau Kasturi 1 pula menempatkan 35 penduduk daripada 9 keluarga. Sementara itu, berdasarkan laman web rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, setakat pukul 6 petang, beberapa sungai utama di negeri itu menunjukkan tren menaik. Sungai Golok di Rantau Panjang merekodkan air melepasi paras amaran iaitu 8.33 meter, manakala 2 lagi melepasi paras waspada iaitu Sungai Kelantan di Kuala Krai 20.91 meter dan Sungai Kelantan di Kampung Temangan Macang 15.41 meter. Menurut Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM daerah Pasir Mas, 6 keluarga di Kampung Tersang terperangkap selepas air sungai melimpah ke kawasan mereka sehingga paras peha. Kawasan berkenaan hanya boleh dilalui menggunakan bot dan kit makanan permulaan telah diagih kepada keluarga berkenaan oleh Badan Bukan Kerajaan NGO dan APM. Thailand, Kemboja dan beberapa negara Eropah menyertai persidangan antarabangsa Foodie yang berlangsung 3 hari hingga Rabu di UTM Kuala Lumpur. Persidangan membincangkan isu integriti dan sekuriti makanan serta halangan kepada transformasi inovasi dalam industri pemrosesan makanan serantau. Usaha ini bakal membuka banyak peluang pekerjaan dan merancakkan kembali ekonomi pasca pandemik. Peluang seperti ini untuk menghasilkan kerjasama seperti dengan rakan-rakan daripada peringkat antarabangsa dan industri amat penting bagi negara dan bagi membolehkan kerajaan menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi seperti contohnya untuk mengenengahkan bakat-bakat tempatan dalam bidang-bidang teknologi tinggi bagi ke arah negara sebagai sebuah negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030 di bawah dasar sains, teknologi dan inovasi negara. Persidangan melibatkan penyelidik universiti, mahasiswa IPT dan NGO yang turut dibiayai bersama skim tindakan wilayah Eropah untuk mobiliti pelajar Universiti Erasmus. Jabatan Imigresen Malaysia Johor menahan 9 lelaki dan 3 wanita warga Indonesia dipercayai cuba menyudup masuk ke Malaysia melalui sempadan Malaysia-Singapura dengan menaiki 2 buah kereta di bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru 7.20 pagi tadi. Pengarah Imigresen Johor Baharudin Tahir berkata tangkapan dijalankan hasil maklumat disalurkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang mendapati tiada cop masuk pada pasport suspek ketika memeriksa barang kastam. Semakan mendapati 10 suspek direkodkan dalam senarai syak jabatan RAI, manakala 2 suspek tiada dalam senarai namun berada dalam kenderaan sama. Turut ditahan 2 pemandu kenderaan warga tempatan dipercayai terlibat dalam sindiket sebagai penghantar warga Indonesia tersebut. Siasatan awal mendapati suspek didakwa membayar RM10 juta kepada tekong yang menguruskan kemasukan mereka ke dalam negara. Hasil siasatan awal juga mendapati 10 warga negara Indonesia yang ditahan
khususnya di bawah Seksyen 61C Akta Immigration 1959-63 kerana tiada sebarang endorsement di dalam password mereka dan memasuki semula Malaysia setelah diusir. Kesemua suspek ditahan reman selama 14 hari untuk siasatan lanjut. Kaedah tersebut dipercayai menjadi taktik baharu sindiket penyeludupan migran serta tidak menolak kemungkinan penglibatan pegawai imigresen membantu sindiket. Susulan tangkapan 2 penghantar warga tempatan disiasat mengikut Akta 55A-1 kerana membawa masuk orang bertentangan dengan Akta Immigration 1959 Palang 63. Kes boleh disabit mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Malaysia layak ke final Piala Sultan Azlan Shah edisi ke-29 selepas menewaskan Jepun 4-2 malam tadi. Dan kemenangan ini sekaligus mengulangi pencapaian pasukan negara layak ke final pada 2014 dan akan bertemu juara bertahan Korea Selatan Khamis ini. Skuad negara bermula garang dengan asakan bertubi-tubi ke gawang Jepun sehingga memperoleh pukulan sudut penalti pada minit ke-7 dan mudah disempurnakan oleh Razi Rahim. Seminit kemudian Razi menambah satu lagi jaringan juga menerusi pukulan sudut penalti. Tersentak dengan jaringan itu, pelawat menggandakan asakan dan berjaya menghasilkan jaringan pada minit ke-22 menerusi Kaito Tanaka. The Speedy Tigers bagaimanapun tidak membiarkan kegembiraan itu kekal lama apabila terus menjarakkan kedudukan dengan jaringan padang oleh Nick Aiman Rozimi pada minit ke-30. Jepun cuba bangkit dengan jaringan pada minit ke-34 menerusi pukulan sudut penalti oleh Shota Yamada. Asakan berterusan Jepun bagaimanapun digagalkan oleh aksi cemerlang penjaga gol Malaysia Hafizuddin Othman. Nur Syafiq Sumantri mengesahkan kedudukan skuad negara di pentas final dengan jaringan keempat pada minit ke-46. Pengendali skuad negara Arul Selvaraj berpuas hati dengan aksi ditampilkan oleh anak buahnya. The boys shown a huge character to fight till the end. Even we were 4-2 up. Last 3-4 minutes, Japan had to score 3 goals, yet they went fighting. So that is a brand new Malaysian team. That's our new style of fighting until the end, even when we are leading. So the intent, the message to the boys is, whatever the score is, you go out fighting. Terdahulu, aksi di sebelah petang menyaksikan Korea menewaskan Afrika Selatan dengan jaringan 2-1, manakala Mesir pula tumpas kepada Pakistan 1-4. Saingan Liga Hoki Malaysia musim depan bakal mendapat penyertaan pasukan dari luar negara dan ia sebagai sebahagian usaha Konfederasi Hoki Malaysia untuk meningkatkan kualiti Liga Kebangsaan. Menurut pengurusi jawatankuasa pertandingan KHM Datuk Seri Dr. Anil Jit Singh, penyertaan pasukan luar bakal menjadi tarikan buat peminat hoki di negara ini untuk hadir ke stadium. Lain-lain negara kalau ada lagi kita bincangkan. Mana tahu dia boleh bawa lebih ramai, lebih meriah. The more, the merrier. So kita hopefully adalah yang negara-negara mana tahu boleh main.
standard kita ni, kalau MHL ni sudah 2-3 tahun yang saya mengendalikan sebagai pengurusi jawatan kuasa ni, memang 7-8 je lah kalau untuk lelaki ni kan. So lebih kurang lah kalau dia boleh dapat sampai 9 pun kita bersyukur lah untuk akan datang. Itu yang kita maulah, lebih banyak. Dan sukan hoki ni dah kira dah tengok okey dah. Kita tengok boleh bersaing dengan sukan-sukan yang lain. Saingan MHL 2023 dijangka berlangsung 9 Februari hingga 19 Mac 2023. Penggunaan sistem video bantuan pengadil VAR di Malaysia kini hampir pasti menjadi kenyataan. Dan menurut Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahdi, pihaknya kini dalam proses penelitian untuk menggunakan teknologi tersebut dalam saingan Piala FA dan Piala Malaysia musim depan. Setakat ini Exco semua sudah bersetuju untuk kita mengadakan 2 game itu untuk adakan VAR. Itu bergantung nanti kepada jawatan kuasa teknikal pula lah, untuk yang diterajui oleh Datuk Sifah Sundram untuk melihat sama ada kita boleh capai target kita untuk mengadakan VAR tu pada kedua-dua perlawanan itu tadi. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif FAM kali ke-6 bagi Penggal 2021-2025 di Kelana Jaya. Sebelum ini, FAM telah mengadakan perjumpaan bersama 2 syarikat pembekal VAR iaitu Hawkeye Innovation dan Media Pro bagi mendapatkan butiran dan data penting mengenai teknologi itu yang digunakan secara meluas di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Naib Presiden FAM Datuk S. Sifah Sundram menyatakan penggunaan VAR pada Piala FA dan Piala Malaysia musim depan perlu dibincang terlebih dahulu bersama Malaysia Super League MFL, terutama apabila ia bakal melibatkan kos yang tinggi. Very important is the cost. Like what Avinash told just now, whether we have done research with all the stadiums. That is already in our pipeline. And before we start everything, the costing. Expecting, say, next year the games, say about 300 games. According to our discussion with both these people, providers, I think we have to have nearly about $4 or $5 million. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my #mypru15. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.